Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Okay, cikgu mulakan kelas, tak apalah. Nanti ada yang dah siap tu nanti boleh masuk kelas Okay, sementara kita tunggu yang lain masuk. Kita recap sekejap apa yang telah kita pelajari dalam kelas yang lepas, iaitu kita telah belajar tentang pembiasan gelombang. Okey, dan apa yang penting dalam pembiasan gelombang adalah kamu mesti ingatlah dalam pembiasan gelombang ni iaitu dia adalah tentang perubahan arah perabatan, iaitu arah pergerakan gelombang itu dibiaskan. Maksudnya daripada dia bergerak secara lurus, dia menjadi bengkok sama ada mendekati atau menjauhi garis normal. Dan juga laju gelombang juga berubah, sama ada menjadi semakin laju ataupun menjadi semakin perlahan, bergantung kepada situasi gelombang itu merambat dari satu medium ke medium yang bagaimana. Yang kita bincangkan minggu lepas, kita tekankan kepada gelombang air, yang mana gelombang air ini dipengaruhi oleh kedalaman air tersebut, sekiranya daripada dalam ke cetek ataupun cetek ke dalam. Kita kena perhatikanlah apa perubahan yang berlaku kepada hal laju gelombang dan juga sama ada dia mendekati atau menjauhi garis normal. Okey, untuk gelombang bunyi pula dipengaruhi oleh ketumpatan udara. Ketumpatan udara ni nanti kita tengok dalam contoh aplikasi, iaitu pada waktu siang dan juga waktu malam. Seterusnya untuk gelombang cahaya, ketumpatan optik medium, iaitu dari medium kurang tumpat ke medium lebih tumpat ataupun medium lebih tumpat ke kurang tumpat. Yang ni kamu dah belajar masa di tingkatan 1. Okay, seterusnya kita ada belajar tentang corak-corak dan ini adalah situasi-situasi yang mana kamu boleh lihat perubahan. Okey, ini pula adalah gambar yang kita gambar rajah yang kita boleh lukis untuk menunjukkan pergerakan ataupun pembiasan gelombang. Jika kita perhatikan dari kawasan dalam ke kawasan cetek, kita dapati lambda semakin berkurang. Panjang gelombangnya semakin berkurang, iaitu kita boleh ukur daripada puncak ke puncak, dan seterusnya kita punya arah perambatan gelombang biasan adalah mendekati garis normal. Untuk situasi dari air cetek ke kawasan air dalam adalah terbalik sahaja, iaitu kita dapati bahawa lambda selepas pembiasan dari kawasan cetek ke kawasan dalam adalah lebih panjang berbanding lambda sebelum pembiasan. Okey, jadi itu kamu mesti ingatlah sebab itu adalah yang paling asas untuk melukis gambar rajah. Okay, ini pula adalah perubahan kepada ciri-ciri gelombang yang kita dapati yang berubah adalah 1 kat sini, 1, 2, 3 dan 4. Okay, 4 perkara ini kamu mesti ingat untuk kita kena pasti dan untuk membantu kita melukis gambar rajah si pembiasan gelombang. Okay, cikgu dah bagi tips kepada kamu macam mana untuk ingatkan keempat-empat tu semuanya. Untuk sudut tuju dan sudut biasan ini, kamu boleh lihat sama ada sudut mana lebih besar atau menjadi kecil selepas kamu melukis gambar rajah gelombang itu, pembiasan gelombang. Tapi sebenarnya kalau kita lihat dekat sini, kalaulah dia mendekati kalau dia mendekati garis normal, maka sudut biasan kita akan menjadi kecil. Kalau dia menjauhi garis normal, maka sudut biasan kita akan menjadi lebih besar. Panjang gelombang pula, kalau yang ni berkurang dan ini juga bertambah. Okey, cikgu dah ringkaskan untuk kamu. Dalam kecetek kurang dekat. Apa yang berkurang adalah panjang gelombang serta laju gelombang adalah berkurang. Manakala yang dekat ini bermaksud mendekati garis normal. Untuk CD tambah jauh maksudnya cetek ke dalam. Apa yang bertambah adalah panjang gelombang dan juga laju gelombang. Apa yang jauh adalah arah perambatannya dibias menjauhi garis normal. Jadi untuk memudahkan kamu ingat yang inilah, tak perlu ingat dua-dua, ingat satu pun dah cukup. Okey, kalau kamu ingat satu, maka yang satu lagi kamu akan ingat secara automatik.
sebab dia adalah berlawanan sahaja. Jadi ingatlah salah satu, kamu nak ingat DC kurang dekat ke atau CD tambah jauh terpulang kepada kamu. Kalau kamu ada cara lain yang lebih efektif, digalakkan. Sebab cara untuk ingat ni dia tak semestinya gunakan satu cara sahaja. Dia bergantung kepada individu macam mana cara untuk kamu ingat. Okay, seterusnya kita belajar tentang macam mana nak melukis gelombang yang telah dibiaskan. Okay, cikgu kita recap sekejap. Untuk yang pertama adalah kita mesti lukis arah perambatan 7. Ini adalah arah perambatan 7. Macam mana kita nak lukis garis ini? Arah perambatan mestilah sentiasa 90 darjah dengan muka gelombang. Yang warna biru ni kita panggil sebagai muka gelombang dan yang pink ni adalah arah perambatan 7. Arah perambatan 7 ni mestilah dilukis 90 darjah dengan muka gelombang. Lukislah sehingga mencapai kepada sempadan kawasan. Kita boleh lihat dekat sini kawasan dalam dan di bawah yang biru ni adalah kawasan cetek. Jadi dia ada satu garis sempadan. Okay, lukiskan arah perambatan 7 ini kepada sehingga mencapai garis sempadan. Kemudian yang kedua lukis garis normal. Garis normal mestilah 90 darjah dengan sempadan. 90 darjah dengan sempadan. Kemudian lukiskan yang ketiga adalah gelombang ataupun perambatan, arah perambatan selepas dibiaskan. Jadi disebabkan ini adalah dalam kecetek, maka dia mendekati garis normal. Jadi pastikan kamu lukis arah perambatan yang dibiaskan ini mendekati garis normal. Sebanyak mana mendekati garis normal itu tidaklah menjadi satu kamu kena kira dan sebagainya. Tapi pastikan bila kita lihat gambar kamu yang lukis tu, make sure nampak dia mendekati. Okey, nampak mendekati. Kalau tak nampak mendekati, cikgu tak boleh bagi markah lah. Okey, dan yang keempat, lukiskan muka gelombang. Muka gelombang yang dibiaskan. Oleh kerana dalam kecetek, maka muka gelombang kita adalah dekat antara satu sama lain sebab panjang gelombang semakin berkurang. Panjang gelombang semakin berkurang bila dia terbias dari dalam kecetek. Jadi bila panjang gelombang berkurang, maka jarak di antara muka gelombang mestilah dirapatkan. Kita lihat sebelum dibiaskan lebih besar panjang gelombang dia, iaitu jarak antara muka gelombang lebih besar berbanding selepas dibiaskan. Jadi sangat penting kamu ingat yang ini kelas. Sangat penting kamu ingat yang ini sebab dua ini dia memberikan maklumat untuk kamu lukis muka gelombang dan juga arah perambatan dibiaskan. Okey. Dan cikgu ada bagi latihan kepada kamu. Jadi sekarang kita lihat apakah jawapan untuk lukisan yang hari tu Okay, hari tu cikgu ada bagi 5 soalan kan. 5 soalan kita dah selesaikan 3, jadi kita tinggal 2 lagi. Okay, so ini adalah jawapan untuk yang 2 soalan yang cikgu bagi ni. Bezanya adalah shape ataupun bentuk kawasan. Okey, bentuk kawasan cetek. Kalau kita lihat yang bentuk kawasan cetek yang pertama ni dia menyerupai kanta cembung Dia menyerupai kanta cembung. Jadi bila dia ada melalui kawasan melengkung, kita dapati bahawa muka gelombang kita menjadi bukan lagi gelombang satah. Ini kita panggil sebagai gelombang satah sebab dia lurus. Selepas melalui kawasan cetek yang berbentuk cembung ni, dia terus menjadi gelombang membulat yang ada satu center, ada satu fokus dekat sini. Okay. Corak dia sama, corak kita panggil corak corak macam ni. Okey, ingat. Tapi yang penting kamu mesti lukis selain daripada corak, perubahan corak, kamu kena lukis pastikan panjang gelombang. Panjang gelombang itu berbeza. Kawasan dalam ke kawasan cetek
panjang gelombangnya semakin berkurang. Jadi garisan antara muka gelombang jarak dia mestilah dikurangkan. Sebaik sahaja memasuki kawasan dalam semula, panjang gelombangnya bertambah. Okey, bila panjang gelombangnya bertambah, maka jarak antara muka gelombang mestilah ditambah. Okey, lukisan dia tetap sama, corak dia tetap sama. Yang penting dan yang berubahnya adalah panjang gelombang sahaja. Jadi panjang gelombang mestilah ditunjukkan perbezaannya. Kawasan dalam, panjang gelombangnya lebih panjang daripada kawasan cetek. Okay, bila masuk kawasan dalam, kamu mesti panjangkan semula. Untuk soalan yang ini pula, sama juga dia menjadi melengkung, cuma lengkungan dia tu terbalik. Cikgu rasa senanglah kita nak ingat, kamu ingat sahaja kalau dia melalui kawasan yang melengkung ke sebelah sini, maka coraknya pun ikut sekali dengan bentuk lengkungan itu. Kalau soalan ini dia melengkung macam ni, melengkung ke dalam, okay, macam gua ni kan, melengkung ke dalam, maka coraknya pun melengkung ke dalam. Sama sahaja, bila keluar pun semakin melengkung. Cuma yang kamu kena tukar, yang kamu kena pastikan berhati-hati adalah panjang gelombang. Apabila memasuki kawasan cetek, panjang gelombangnya semakin berkurang dan panjang gelombang di kawasan dalam adalah semakin bertambah. Itu yang kamu mesti ingatlah. Okey, macam mana kita dapat gambar ni? Sebenarnya kita boleh guna teknik yang sama. Masih boleh gunakan teknik yang sama, yang macam ni lah. Teknik yang sama macam ni. Cuma menjadi sedikit masalah sebab dia melengkung kan. So bila melengkung, kamu punya garis normal tu dia akan lurus seperti inilah. Jadi dia sedikit macam mana cikgu cakap dia macam rumit sikit lah. Jadi untuk kamu senang, kamu ingatlah lukisan dia macam ni. Selalunya dalam soalan jarang ditanya bentuk yang macam ni. Selalunya kalau dia suruh kamu lukis, hanyalah yang kita buat hari itulah yang macam ni sahaja. Okey, yang macam ni lah sebab yang ni mudah untuk dilukis. Kalau yang macam ni kadang-kadang dia tanya dalam soalan objektif sahaja. Maksudnya dia bagi kamu gambar macam ni, dia kata pilihlah antara yang 4 pilihan yang diberi tu yang manakah jawapan yang betul. Jadi ingatlah, ingat bentuk dia dan make sure kamu ingat bila sampai je kawasan cetek, halaju berkurang, panjang gelombang juga berkurang. Bila sampai ke kawasan dalam, halaju bertambah dan panjang gelombang juga bertambah. Okey? So itu adalah yang gambar rajah yang kita dah belajar lah. Okay, jadi kamu boleh semak dekat latihan yang kamu dah buat tu, sepatutnya dah buat. Pastikan dilengkapkan di dalam buku masing-masing. Okay, sebab yang ini tidak ada dalam buku teks, tidak diberikan dalam buku teks untuk pembiasan bentuk-bentuk yang berbeza. Jadi sila masukkan dalam buku nota masing-masing sebagai nota dan rujukan kamu untuk masa akan datang. Okay, seterusnya kita lihat pula fenomena pembiasan gelombang dalam kehidupan. Selain daripada kita lihat di pantai, okay, iaitu adalah pembiasan gelombang air, kita lihat pembiasan gelombang untuk bunyi. Pada waktu siang, okay, ingat pada waktu siang sebab dia panas kan, udara yang berhampiran permukaan bumi adalah lebih panas. Di permukaan bumi ni maksudnya dekat kawasan tanah kita yang kita duduk ni lah, yang kita duduk dekat tanah ni, udaranya adalah lebih panas berbanding dengan dalam udara sejuk dekat atas, lebih panas daripada udara di atas. Maksudnya dekat bahagian atas udaranya lebih sejuk berbanding di kawasan bawah. Okay. Di kawasan bawah ni udaranya lebih panas. Jadi kita tinggal kat mana? Kita tinggal di bawah, bukannya kita tinggal di atas. Kita tak terapung-apung di atas. Kita duduk berpijak di bumi kan. Bila berpijak di bumi maka udara kita adalah udara panas dan kita mengalami kawasan udara panas ni bunyi bergerak lebih laju.
kita ingat balik tadi masa dekat awal cikgu bagi tahu dah kamu, gelombang bunyi dia dipengaruhi oleh ketumpatan udara. Maksudnya kita tengok udara yang mana lebih tumpat dan kurang tumpat. Kita dah belajar udara panas adalah kurang tumpat daripada udara sejuk kan. Okey, jadi dia berbeza ketumpatan. Okey, berbeza ketumpatan dekat sinilah. Okey, dekat bawah udara panas, dekat atas udara sejuk. Okey, bunyi bergerak lebih laju dalam udara panas berbanding dengan dalam udara sejuk. Jadi bunyi ni dia bergerak lebih laju dalam udara panas. Dengan itu, gelombang bunyi dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi yang lemah pada waktu siang. Maksudnya kalau kita nak cakap pada waktu siang ni, kita kena cakap dengan lebih kuat lah. Sebab pada waktu siang, dia bunyi tu dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Oleh kerana kita duduk dekat permukaan bumi, maka kita dengar bunyi tu perlahan. Kalau perlahan, maksudnya sebab dia dibawa oleh udara tu ke atas kan, dibiaskan jauh daripada bumi. Jadi kita kurang dengar lah pada waktu siang. Maksudnya, okey, ini dia tunjukkan gambar rumah ni ada keluar bunyi. Mungkin pasang lagu ke, okey. Pasang lagu, jadi bunyi daripada rumah ini dibiaskan menjauhi bumi. Jadi bunyi-bunyi ini kita boleh kata dia dibawa ke atas berbanding dia dibawa ke bawah ni. Sepatutnya bunyi ni kan dia bergerak lurus macam ni kan. Okay, dia bergerak lurus macam ni. Tapi oleh kerana ada perbezaan ketumpatan udara di sini, maka dia dibiaskan menjauhi permukaan bumi. Jadi bila kita duduk di kawasan permukaan bumi ni, kita dengar bunyi ni sangat perlahan. Sebab dia dibawa jauh daripada kawasan bumi. Gelombang ni masih ada tapi kita kena sipi-sipi sahaja. Macam itulah. Okey, jadi bunyi tidak kedengaran dengan jelas pada waktu siang. Jadi pada waktu siang kena bersungguh sikit bercakap supaya kita punya percakapan tu didengarilah. Kalau kamu duduk dalam rumah, dia tak ada masalah sebab bunyi tu masih boleh dipantulkan dalam rumah kita. Tapi kalau kita duduk di luar ni dia agak kurang dengarlah sikit sebab dia dibiaskan menjauhi bumi. Okay, terbalik pula pada waktu malam. Pada waktu malam, udara yang berhampiran dengan bumi adalah lebih sejuk berbanding di atas. Masa malam, udara dekat atas panas, udara di bawah adalah sejuk. Gelombang bunyi dibiaskan mendekati permukaan bumi. Okay, hal ini menyebabkan pemerhati mendengar bunyi lebih kuat pada waktu malam. Jadi ni rumah ni keluar bunyi juga, mungkin pasang lagu dan sebagainya. Maka pada waktu malam, dia bunyi ni dia dibiaskan mendekati bumi. Bunyi ni dibiaskan mendekati bumi. Jadi kita boleh mendengar bunyi itu dengan lebih kuat sebab kita duduk di permukaan bumi. Kita duduk dekat bahagian udara sejuk. Jadi apa yang kita boleh rumuskan bahawa kelas, kamu lihat bunyi ni dia lebih terbias kepada udara sejuk. Tak kisahlah pada waktu malam ke pada waktu siang, bunyi ni dia akan dibiaskan ke arah udara sejuk. Ke arah udara yang lebih tumpat. Okey. Tetapi oleh kerana pada waktu siang, udara sejuk tu di bahagian atas, maka bunyi tu dibiaskan menjauhi bumi. Tapi pada waktu malam, udara sejuk tu di bahagian bawah. Jadi bunyi tu dibiaskan mendekati bumi. Jadi kita boleh dengar lebih jelas pada waktu malam. Sebab itulah bila kita nak tidur, kita tutup je mata kita, keadaan sunyi, semua benda kita boleh dengar. Cengkerik lah, lipas ke, plastik dalam rumah kamu yang berkibar-kibaran. Bunyi pelik-pelik kan, bunyi guli jatuh ke, bunyi senduk jatuh ke, kamu boleh dengar dengan sangat jelas. Orang sebelah rumah pun boleh dengar dengan jelas. Tapi pada waktu siang, kita tak dengar semua benda tu. Kita rasa macam kita tak dengar lah bunyi-bunyi yang kecil tu sebab dia dibiaskan menjauhi
bumi. Lepas tu mulalah cakap malam bunyi pelik-pelik kan. Sebenarnya itu adalah fenomena pembiasan gelombang bunyi. Jadi pada waktu malam kalau kamu dengar yang pelik-pelik dengan jelas itu, sebenarnya itu bukanlah pelik-pelik yang kamu fikirkan, hantu ke, mengusik ke, bukan. Tapi dia disebabkan oleh pembiasan gelombang bunyi. So kena ingat, gelombang bunyi ni dia akan dibiaskan mendekati kawasan udara sejuk. Tak kisahlah udara sejuk tu dekat mana. Kalau udara sejuk tu dekat bawah, maka dia dibiaskan ke bawah. Kalau udara sejuk tu di bahagian atas, pada waktu siang contohnya, maka dia akan dibiaskan ke atas menjauhi bumi. Okey, itu yang pertama lah. Okey, yang seterusnya ini adalah di kawasan pantai. Cikgu tak ringkaskan sebab dia dah jelaskan dengan sangat terperinci. Jadi kita boleh faham Okey, dekat kawasan pantai kita ada kawasan teluk dan kawasan tanjung. Tanjung adalah ke depan, bahagian yang ke depan. Manakala teluk adalah kawasan yang ke dalam. Okey? Jadi kalau kita pergi ke pantai, kalau ada nama tanjung ke, teluk ke, macam mana kawasan tu dapat nama tersebut? Okey, bergantung kepada kawasan inilah. Kalau dia ke depan, maka itu adalah tanjung. Kalau dia ke dalam, maka kawasan tu kita panggil teluk. Dekat sini kita ada apa? Cikgu pun tak pasti sangat dekat tinggi tu kan. Nanti weekend kita boleh pergi. Sekarang kita dah boleh pergi kan. So nanti boleh lihat. Okey. Selalunya kalau kita nak mandi, kita mandi di kawasan teluk ni lah. Kawasan teluk dia lebih dalam lah berbanding dekat sini dia lebih dalam dan dia lebih tenang air dia. Okey. Rajah 5.41 menunjukkan fenomena pembiasan gelombang air laut. Tanjung ialah kawasan air cetek. Okey, tanjung ni air cetek. Manakala teluk ialah kawasan air dalam. Teluk kawasan dia air dalam. Sebelum menghampiri pantai, muka gelombang air hampir lurus. Okey, kat sini dia lurus je. Pada mulanya, kat sini muka gelombang adalah lurus dan selari. Kerana gelombang air bergerak pada kelajuan yang seragam. Okey Kak? Sebab dekat tengah laut kan, dia tak ada gangguan. Kedalaman pun lebih kurang kita kata, lebih kurang sama lah. Jadi muka gelombangnya tu agak lurus. Okey? Dia taklah selurus garisan lurus, tapi dia hampir lurus. Okey? Cuma dia akan dipengaruhi kedalaman dan cetek tu mungkin ada batu ataupun ada timbunan pasir dan sebagainya lah. Okey. Apabila muka gelombang air merambat ke tanjung, di kawasan tanjung ni yang dekat kawasan tanjung tadi apa? Cetek kan? Cetek. Laju gelombang air berkurang sebab dia daripada dalam ke cetek. Dalam ke cetek maka laju berkurang dan apa lagi satu berkurang? Dia punya panjang gelombang juga berkurang. Menyebabkan panjang gelombang menjadi lebih kecil. So dia jadi lebih pendek Kamu tengok kat sini. Jarak di antara muka gelombang lebih kecil berbanding sebelum ni. Sebelum sampai dekat tanjung ni Panjang gelombang ini lebih besar. Kat sini panjang gelombangnya lebih pendek. Okey. Muka gelombang air yang menuju ke arah teluk bergerak dengan kelajuan lebih tinggi dan panjang gelombang yang lebih besar. Okey, sebab di sini kawasannya lebih dalam. Hal ini menyebabkan muka gelombang membengkok dan mengikut bentuk tepi pantai. So pergerakannya akan jadi macam itulah. Okey, dia akan jadi melengkung. Macam mana nak tengok arah perambatan? Kamu tengok yang warna kuning ni. Ini adalah yang warna kuning anak panah ni menunjukkan arah perambatan gelombang. Maksudnya apa maksud arah perambatan gelombang ni? Kalau kita pergi ke pantai, kita nampak ombak. Ombak tu dia akan pergi ke sini satu, pergi ke sana satu, pergi ke sini satu dan ke sini. Maksudnya arah dia tu, dia akan bertumpu kepada tanjung. Tapi dekat teluk ni,
Arah perambatan dia tak ada kan, kamu lihat kat sini. Jadi kawasan ni lebih tenang lah, senang kita nak mandi. Okay. Pembiasan gelombang air menyebabkan tenaga gelombang, okay. Tenaga gelombang ditumpukan pada kawasan tanjung, menyebabkan amplitud ombak lebih tinggi. Sorry. Oleh kerana kamu lihat arah perambatan ni dia tertumpu ke arah tanjung, jadi semua tenaga gelombang itu ditumpukan ke arah tanjung dekat sini. Bila tenaganya ditumpukan ke arah tanjung, maka kita dapati amplitud ombak lebih tinggi. Apa maksud amplitud ombak tu? Yang ombak, maksudnya saiz ombak tu, dia tinggi ataupun kecil. Saiz ombak tu ya. Okay, jadi dekat kawasan tanjung ni amplitud ombak lebih tinggi. Maksudnya kita dapati ombak lebih besar dekat kawasan tanjung berbanding di kawasan teluk. Dekat kawasan teluk, tenaga gelombang disebarkan ke kawasan yang lebih luas. Kamu lihat, semuanya tertumpu di tanjung. Jadi kat kawasan teluk ni dia kuranglah, menyebabkan amplitud ombak lebih rendah dan air lebih tenang. Maksudnya kalau kita cakap bahasa kita, dekat kawasan teluk ni ombak dia tak kuat, ombak dia slow je, ombak dia rendah, perlahan. Jadi bila ombak dia perlahan, maka kita boleh mandi dengan kita boleh mandi dengan tenang lah. Kita boleh mandi dengan tenang. Maksudnya kita tak sesuai lah untuk mandi di kawasan ini. Tapi untuk kawasan tanjung ni kurang sesuai lah. Okay, kurang sesuai sebab dia air dia sangat besar, ombak dia sangat kuat. Bila ombak sangat kuat ni dia bahayalah untuk mandi. Jadi kita mandi di kawasan teluk. Okay. Jadi cikgu harap kamu faham. Ingat dekat kawasan tanjung adalah air cetek. Okay, kawasan air cetek. Manakala dekat kawasan teluk air dalam. Okay. Jadi bila daripada kawasan dalam ke kawasan cetek. Baik. Tapi kamu rasa cikgu kenapa, tapi laju dia semakin rendah. Laju memang perlahan. Maksudnya ombak tu bergerak perlahan tapi amplitud dia lebih tinggi. Maksudnya apa maksud amplitud tinggi tu? Ombak dia tu jadi besar. Ombak dia jadi besar walaupun dia bergerak perlahan. Walaupun dia bergerak perlahan tapi ombak dia sangat besar. Dan satu lagi, semua ombak tu dia tertumpu di kawasan tanjung. Bila tertumpu di kawasan tanjung, jadi tenaga besarlah dekat kawasan tanjung ni. Tenaga besar dekat kawasan tanjung berbanding dekat kawasan teluk. Sebab kawasan teluk, tenaga gelombang disebarkan. Dia bagi-bahagi kepada banyak kawasan. Jadi bila bahagi-bahagi kepada banyak kawasan, amplitud ombak tu jadi lebih rendah. Maksudnya kita menerima ombak yang lebih rendah. Ombak tu rendah kecil, kita panggil ombak tu kecil kan. Kita ada ombak besar dengan ombak kecil. Kalau kat kawasan tanjung ni ombak dia besar. Kalau kat kawasan teluk ni ombak dia lebih perlahan lah berbanding dekat kawasan teluk ni ombak dia rendah, kecil-kecil je ombak dia. Dan tanjung ni ombak dia lebih besar. Okay. Okay, kita lihat video ni dia akan menerangkan kepada kamu apa yang cikgu cakap tadilah. Mungkin kamu boleh kamu lihat dia punya pergerakan garisan-garisan ini iaitu arah perambatan gelombang. Tengok semuanya tertumpu di kawasan tanjung dekat sini. Okay, kita lihat sekejap. This module on wave refraction will help you with this part of the assignment. As waves come into water shallower than the wave base, which is defined as a depth of half the wavelength, the orbital... Okey, kita lihat dekat sini kamu lihat ini adalah kedalaman yang berbeza. Ini adalah di kawasan tepi pantai kita kan. Kita main air tu kat mana? Dekat sini je. Kita main air dekat kaki sini kan. Kaki kita kat sini. Tapi semakin kita turun ke pantai, dia akan semakin dalam. Jadi kamu lihat dekat kawasan dalam ni, lihat ombak dia ni puncak. Puncak gelombang adalah jarak dia lebih besar berbanding di kawasan cetek. Okay, lihat kawasan cetek jarak dia lebih dekat antara satu puncak ke satu puncak yang lain lah. Okay. The orbital movement of the waves begins to feel friction with the bottom and the waves begin to slow down.
The shallower the water gets, the slower the waves go. As they get into shallower water, they bunch up together, grow taller, and eventually break. But the other thing that the waves do before they even break is what's called refraction, which is the waves bending and changing direction as they slow down in shallow water. Here's a animation that shows wave crests coming in straight to the beach. Okey, dekat sini kamu boleh lihat, seperti yang kita dah bincangkan tadi kan. Ini adalah muka gelombang yang dekat tempat yang dalam. Tengok kat sini, kamu boleh lihat ini kawasan dalam, semakin ke atas ni dia semakin cetek lah kat sini kan. Okey. So ni kawasan tanjung, ini kawasan teluk. Kita ada 2 teluk dan kita ada 1 tanjung lah dekat sini. Okey, dekat sini kamu perhatikan, cuba lihat ini adalah apa kita panggil rumah api. Rumah api kan yang menyala-nyala tu pada waktu malam. Dia menjadi satu macam satu benchmark ataupun satu landmark yang bagi tahu dekat kapal dekat kawasan tanjung ni lah. Okey, kita perhatikan ini adalah muka gelombang. Pada asalnya muka gelombang ni hampir lurus. Kita lukis lurus lah dan kamu lihat dia semakin berubah mengikut bentuk pantai. Okey, kita dengar lagi apa dia cakap. And what I want you to imagine here is that off of the headland where the lighthouse is, the water here is probably shallow, whereas it's deeper over here in these 2 bays on both sides. So okey, dekat sini kawasan tanjung adalah cetek air dia, manakala dekat kawasan teluk airnya lebih dalam. Okey. The waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy gets directed, the refraction causes the energy of the waves to be concentrated in the shallow water near the headlands where the waves wrap in and push together. Okey, kita boleh lihat dekat sini semua tenaga tertumpu kepada bahagian tanjung. Okey, semua tenaga tertumpu di bahagian tanjung kat sini. Bukannya teluk. Tengok anak panah dia, semuanya tertumpu di bahagian tanjung. Yang dekat teluk ni ada 1. Yang ini pun jauh kan, dia tersebar. Dia tersebar ke semua bahagian teluk tersebut. Berbanding dengan tanjung, dia lebih untuk bahagian tanjung ni kamu lihat, untuk bahagian tanjung ni dia lebih tertumpu kan, dia lebih tertumpu. Kamu dah tadi Whereas it's deeper over here in these 2 bays on both sides. So the waves slow down more here and less here, and that causes refraction. You can see how the waves are bending and changing direction. Now the reason this is important is that if we put arrows on the waves showing how their energy boleh lihat semua arrow ni dia tertumpu kepada kawasan tanjung. Tenaga tertumpu di kawasan tanjung lah. Push together. So you're going to see the biggest waves and the most erosion right here. Whereas the energy of the waves gets spread out in the deep bays on both sides. So the energy here is dissipated, and here you're going to see kind of small waves. Now this process of refraction of waves bending in over shallow areas is very important for forming big surf waves. And we're going to look as a case study at the Mavericks wave in Northern California near Half Moon Bay. Pretty good picture of me here on the Mavericks wave. Yeah, right. Mavericks is a really marvelous wave. It only gets going a few times a year, but when it's on, it's ferocious, and it's a world famous wave. This picture shows what's sometimes thought to be the world's greatest wipeout. Jay Moriarty wipes out at the top of the wave and falls more or less 60 vertical feet through the air at the bottom of the Mavericks wave. Okey, ni yang cikgu kata tadi, tinggi amplitude ombak ni amplitude dia. Jarak daripada atas ke bawah. Ini adalah amplitude ombak. Amplitude gelombang. Ombak kita tu besar mana, ni amplitude dia. Jadi dekat kawasan tanjung kita akan dapati amplitude ombak tu lebih tinggi berbanding di kawasan teluk. Okey, ombak besar lah. Dekat Malaysia tak ada ombak macam ni kan. Ni untuk ombak yang orang surfing. So kalau kita nak surfing, kita kena cari tempat yang sesuai lah. Macam yang orang ni cakap ni, dia cerita tentang dia pergi Mavericks is surfing. located
Okay, so dia ceritakan tentang tempat dia surfing ni. So kamu lihat dekat yang dia tunjuk tu, dia duduk dekat sini Maverick ni, dekat tempat yang dia surfing tu. Kamu lihat dekat kawasan ini, dekat kawasan ini. Near Half Moon Bay in Central California. So bay ni teluk bay adalah teluk. So dia berdekatan dengan teluk ni lah, sebab dekat Tanjung dia sebelah je Tanjung, lepas tu sebelah dia mesti teluk. Macam tu. Okay. What I want you to do now is go look at the video called The Science of Big Waves that is going to explain for you, among other things, why there's a big wave that forms here at Mavericks. The key is refraction. Okay, jadi kalau kamu nak main surfing tu, kamu mesti tahulah dekat mana kawasan yang ombak dia tinggi, ombak dia rendah, macam tu. Okay. So itu adalah salah satu fenomena pembiasan gelombang lah yang kita boleh lihat secara mata kasar. Kalau kita cakap tentang pembiasan gelombang bunyi yang siang malam tadi tu, kita tak nampak kan dia punya wave, tak nampak gelombang dia tu bergerak macam mana. Tapi kalau dekat pantai, gelombang air ni kita boleh nampak dengan mata kasar kita. Sebab itulah dalam buku teks kita lebih fokuskan kepada gelombang air. Sebab yang tu kita boleh nampak dengan mata kasar. Kamu boleh lihat corak-corak gelombang dia macam mana. Kamu boleh lihat macam mana ombak tu, gelombang tu tertumpu kepada satu kawasan dan satu lagi kawasan dia tersebar. Okay, contohnya macam dekat kawasan Tanjung dan kawasan Teluk lah. Okey. Baik, seterusnya adalah kita tengok kepada menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Jadi soalan tentang pembiasan gelombang ni, maka okey, so ada satu kita kena belajarlah untuk menyelesaikan masalah melibatkan pembiasan gelombang. Okey, kita dah tahu dah pembiasan gelombang adalah disebabkan oleh perubahan laju gelombang yang bergantung kepada kedalaman air. Okey, bila dia bergerak dalam air cetek, kelajuan dia berkurang. Bila dia bergerak dalam air yang dalam, kelajuan dia bertambah. Itu kamu kena ingat. Dekat cetek dia bergerak perlahan. Dekat dalam dia bergerak dengan lebih laju. Jadi hal ini juga menyebabkan panjang gelombang turut berubah bersama-sama. Betul tak? Kalau kita ingat tadi kalau dia punya hal laju bertambah, panjang gelombang juga bertambah. Kalau dia punya hal laju berkurang, panjang gelombang juga berkurang. Walau bagaimanapun, frekuensi gelombang adalah tidak berubah kerana frekuensi gelombang adalah ditentukan oleh frekuensi getaran di sumber gelombang itu. Jadi frekuensi gelombang tak berubah, sama je dekat kawasan cetek, dekat kawasan dalam. Ingat lagi tak apa frekuensi gelombang? Frekuensi adalah bilangan gelombang lengkap dalam satu saat. Maksudnya dalam satu saat bilangan gelombang dia tu sama je. Sama je. Okey. Okey, seterusnya okey, so kita lihat dekat sini perambatan gelombang air di kawasan dalam ke kawasan cetek. Baik. Ini kawasan dalam, kita lihat dekat sini lambda dia puncak ke puncak, okey, panjang gelombang adalah lebih panjang berbanding di kawasan cetek. Okey, kawasan cetek lambdanya lebih kecil berbanding di kawasan dalam. Maka samalah dengan hal laju. Kalau kawasan dalam, hal lajunya lebih tinggi berbanding hal laju di kawasan yang cetek. Bila masuk ke kawasan dalam semula, panjang gelombangnya pun bertambah balik. Semakin bertambahlah. Tadi dia berkurang, sekarang bertambah dan hal laju dia pun bertambah. Okey, so kita nampak apa? Kita nampak kat sini perkadaran. Kalau yang ni tambah, yang ni pun tambah juga. Yang ni pun berkurang. Kalau yang ni berkurang, yang ni pun berkurang. Itu kita nampak perkadaran di situlah. Jadi daripada situasi yang kita lihat daripada Rajah 5.42, maka kita boleh rumuskan bahawa daripada rumus laju gelombang V sama dengan F lambda, di kawasan dalam V1 sama dengan F lambda 1. Kenapa F ni tak ada 1? Sebab F dekat kawasan dalam dan F dekat kawasan cetek adalah sama. F ni apa kelas? Frekuensi. V adalah hal laju dan lambda adalah panjang gelombang. Okey. Hal laju di kawasan 1 iaitu kawasan dalam, tengok kat sini V1 lambda 1, kawasan dalam.
Okay. Sama dengan F frekuensi darab dengan lambda 1. Frekuensi samalah, kita tak letak 1 Di kawasan cetek pula adalah V2, laju di kawasan cetek sama dengan F darab dengan lambda 2. Frekuensi darab dengan panjang gelombang di kawasan cetek. Jadi dengan adanya 1 dan 2 ni, maka kita pun bahagilah 1 bahagi 2. Kita dapatlah V1 bahagi V2 sama dengan lambda 1 bahagi lambda 2. Jadi kita ringkaskan untuk mudah ingat. V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. So kat sini kita dapat lihatlah perkadaran di antara kawasan dalam dan kawasan cetek. Okey. So ini rumus yang kita akan gunakan. Jadi kamu kena ingatlah, ini rumus yang kita akan gunakan. Dalam gelombang ni tak banyak sangat rumus kan. Kita belajar inilah rumus yang ada tu, kita belajar V sama dengan F lambda. Lepas tu kita belajar tempoh sama dengan 1 per F, F sama dengan 1 per tempoh. Dan ini rumus yang terbaru V1 V1 per lambda 1 sama dengan V2 per lambda 2. Okay? Okay, ingat rumus ni. Seterusnya mari kita lihat contoh. Okey, satu gelombang SATA mempunyai panjang gelombang 2 cm dan laju 8 cm per saat merambat merentasi kawasan cetek. Apabila gelombang tersebut memasuki ke kawasan dalam, ada dua kawasan, kawasan cetek, kawasan dalam. Laju gelombang menjadi 12 cm per saat. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Okey, maksudnya ada gelombang tu mula-mula dia bergerak dari kawasan cetek dan dia mula-mula dia bergerak di kawasan cetek, kemudian dia berpindah ataupun memasuki ke kawasan dalam. Jadi sama je langkah penyelesaian. Langkah pertama, kita senaraikan maklumat yang diberi dengan simbol. Kawasan cetek kita gunakan nombor 1. Sebab apa kita gunakan nombor 1 untuk kawasan cetek? Sebab mula-mula dia lalu kawasan cetek dulu. Jadi 1 di sini mewakili kawasan pertama yang dilalui oleh gelombang tersebut. Kalau gelombang tu lalu kawasan cetek dulu, jadi 1 ni kita gunakan kawasan cetek lah. Okey, jadi lambda 1 panjang gelombang di kawasan cetek adalah 2 cm. Laju gelombang di kawasan cetek 8 cm per saat. Kawasan dalam, okey, dia adanya bagikan laju sahaja. Okey, laju kawasan dalam V2 sama dengan 12 cm per saat. Tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam. Bermaksud dia nak lambda 2 lah. Lambda 2 di kawasan, lambda ni panjang gelombang, 2 ni menunjukkan kawasan dalam. Okey, boleh ke kamu nak tukar cetek ni 2, dalam ni 1? Boleh, tapi dia akan mengelirukan kamu. Kita gunakan 1 ni untuk kawasan pertama yang dilalui. 2 untuk kawasan yang kedua dilalui. Tapi janganlah pula kamu campur-campur sekejap lambda 1, lepas tu tiba-tiba V kawasan cetek ni kamu letak V2. Tak bolehlah macam tu. Mesti dia sama. Kalau cetek 1, semuanya 1. Kalau dalam ni 2, semuanya 2. Jadi untuk memudahkan, 1 adalah kawasan yang mula-mula dia lalu dan 2 adalah kawasan yang kedua dia lalu. Okey? Lepas tu kita kena pasti dan tulis rumus. So ada satu rumus sahaja. Masukkan nilai dan kita kiralah. Okey, cara kaedah ini sama ada kamu nak masukkan nilai dulu ataupun nak tukar, nak susun keadaan rumus tu, terpulang kepada masing-masing. Tak ada masalah. Okey, lambda kat sini dah dapat jawapan kan? Unit. Okey cikgu, saya nak tahu kat macam mana unit ni. Unit ni nak guna sentimeter ke meter ke? Lihat kepada maklumat yang kamu kumpul. Sebab tu pengumpulan maklumat ni sangat penting kelas. Cikgu tahu ada orang yang kurang rajin. Sebab dia dah ada lah ni kan, buat apa nak kumpul lagi. Sebenarnya bila kita kumpulkan maklumat, kita nampak dengan lebih jelas sebab dia dalam bentuk senarai kan. Okey, kita nampak dengan lebih jelas dekat sini. Kita nampak dekat sini lambda 1 ni sentimeter. Laju dia pun sentimeter. Laju kawasan dalam pun sentimeter. Jadi kita gunalah unit sentimeter. Perlu tukar kepada meter ke? Tidak perlu, kecuali dinyatakan dalam soalan.
Kalau soalan tu kata, dia kata hitung. Dia kata tentukan nilai panjang gelombang di kawasan dalam unit meter. Baru kamu tukar. Kalau dia tak cakap, dia tak mention dalam unit apa, kita ikut unit asal yang diberikan dalam soalan. Mudah saja. Okay, ikut je yang soalan bagi tu. Okay, kita tengok pula contoh kedua. Contoh kedua kata rajah 5.43, okay, ni rajah 5.43 menunjukkan perambatan gelombang air dari kawasan P ke kawasan Q. Baik, dekat sini dia tak tunjukkan pun. Dia tak tunjukkan pun arah perambatan. Jadi kamu kena fokuslah. Dia kata dari kawasan P ke kawasan Q. Maksudnya dia bergerak daripada P ke Q. Macam ni. Yang berbeza kedalaman. Dia tak cakap pun kat mana kawasan dalam, kat mana kawasan cetek. Laju gelombang tersebut ialah 18 cm per saat di kawasan P. Okey, kat sini dia dah bagi tahu dah. Kawasan P 18 cm per saat. Tentukan laju gelombang tersebut di kawasan Q. Dia nak tahu dekat kawasan Q ni berapa pula panjang gelombang dia. Okey. Jadi kita nak gunakan rumus ini kan kelas? Kita nak gunakan rumus ini, kita mesti ada maklumat lambda. Kita mesti ada maklumat panjang gelombang. So macam mana nak kira maklumat panjang gelombang? Dia dah bagi dah 12 cm. Daripada hujung ni ke hujung ni 12 cm. Kita nak panjang gelombang iaitu daripada satu muka gelombang ke satu muka gelombang yang lain. Betul tak? So lambda tu dikira daripada sini ke sini. Daripada muka gelombang yang pertama ke muka gelombang yang kedua sahaja. Kalau nak ambil yang kedua dan ketiga pun boleh, tak ada masalah Mana-manalah muka gelombang yang kamu nak. Okey, katakanlah kita nak ambil yang muka gelombang 1 dan muka gelombang 2 saja. So kita nak tahu jarak di sini sahaja kelas. Tapi kita tahu daripada sini ke sana ni adalah 12. Jadi kita kiralah ada berapa lambda. 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda dan 4 lambda. Sebab itulah kat sini dia tulis 12 bahagi 4. Cikgu akan bagi tahu lagi sekali 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda. Jadi ada 4 panjang gelombang di situ. Jadi 4 ini nilainya 12. Maka kita nak 1 je, kita bahagi dengan 4. Maka kita dapatlah lambda 1 ni 3 cm. Sama juga kes dia dengan Q. Q dari sini ke sana adalah 12 cm. Panjang gelombang pertama ke muka gelombang pertama ke muka gelombang terakhir adalah 12 cm. Kita kiralah ada berapa lambda di sini. Okey. Lambda 1. Okay, ada 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, 4 lambda, 5 lambda, 6 lambda, 7 lambda, 8 lambda. Jadi 12 kita bahagi dengan 8. Okay, sekali lagi 1 lambda, muka gelombang pertama ke muka gelombang kedua, 1 lambda. Muka gelombang kedua ke yang ketiga adalah 2. Lambda kedua, lambda ketiga, lambda keempat, lambda kelima, lambda keenam, lambda ketujuh, lambda ke-8. Jadi ada 8 lambda semuanya, sebab itulah kita bahagikan 12 bahagi dengan 8. Maka kita dapatlah 1.5 cm. Okey? Jadi sebab itulah kamu kena tahu macam mana nak kira panjang gelombang berdasarkan rajah. Ada rajah dia terus bagi lambda tu berapa. Ada rajah dia suruh kamu hitung lambda itu berdasarkan rajah yang diberikan. Okey, selepas dapat lambda, maka kita pun senaraikanlah maklumat kita. Dekat kawasan P, lambda 1 3 cm, laju dekat kawasan 1 18 cm per saat. Kawasan Q lambda 2 sama dengan 1.5 cm. V2 laju dekat kawasan yang kedua dekat Q
Tak tahu. Yang ini kita nak tahu kan, kita nak kira. Okay, kita nak kira tentukan gelombang dekat kawasan Q. Masukkan, kita gunakan rumus, masukkan nilai dan susun semula kita punya rumus tadi dan dapatlah jawapan. Sama juga untuk unit jawapan dia V ni, laju, kita lihat semula kepada apa yang diberikan dalam maklumat sini. Kalau V satunya dia guna sentimeter per saat, maka gunalah sentimeter per saat. Kalau dia suruh tukar, baru kamu tukar. Kalau dia tak suruh tukar, tak perlu tukar. Okey? Cikgu rasa itu sahaja untuk pembiasan gelombang. Ada apa-apa soalan kelas sebelum kita masuk ke latihan formatif. Okay, kita lihat sekejap latihan formatif yang diberi dalam buku teks. Ada apa-apa soalan? Okay, ada apa-apa soalan? Okay, kalau tak ada soalan, cikgu nak kamu lihat, kita bincangkan sekejap soalan dalam buku teks. Okay, soalan dalam buku teks. Okay, soalan dia muka surat. Okay, ini latihan formatif 5.4. Kita bincang sekejap untuk latihan formatif. Nanti kamu tulis je lah jawapan. Okay, kamu kena buat latihan ini ya. Tapi sekarang kita bincang jawapan dia. So nanti kamu boleh buat sendirilah bila dah habis kelas nanti. Okay, soalan satu. Okay, soalan satu. Okay, soalan satu kata apakah fenomena? Okay, soalan dia kata apakah fenomena gelombang yang berlaku apabila ombak laut bergerak menuju ke arah pantai? Okay, bila dia bercakap tentang fenomena gelombang, jawapannya sama ada pelembapan, resonance, pantulan, pembiasan, pembelauan, interference. Itu adalah fenomena-fenomena gelombang lah. Jadi oleh kerana macam mana kita nak tahu fenomena yang mana satu? Dia kata kat sini ombak laut menuju ke arah pantai. So bila kita lihat kawasan pantai, dia ada kawasan dalam dan bila sampai ke pantai, dia ada kawasan yang cetek. Betul tak? Dia ada kawasan yang cetek. Maka ini kita panggil daripada kawasan dalam ke kawasan cetek, maka itu adalah fenomena pembiasan gelombang. Jadi jawapan dekat sini fenomena apa? Itu adalah fenomena pembiasan gelombang. Okay, pembiasan gelombang. Okay, lepas tu dia kata jelaskan jawapan anda dengan bantuan raja, gambar raja. Okey, yang ini macam mana kamu nak jelaskan jawapan ni? Kamu kena bagi tahu macam cikgu cakap tadi lah. Tengah laut, kawasan dalam, menghampiri pantai, kawasan cetek. Kamu bagi tahu lah, ombak laut bergerak daripada tengah laut, kawasan dalam, bergerak menghampiri pantai, kawasan cetek. Maka apabila gelombang bergerak dari kawasan gelombang air bergerak dari kawasan kedalaman berbeza, maka berlakulah pembiasan gelombang. Bantuan gambar rajah tu, lukislah. Kamu lukis lukis gambar rajah dari kawasan dalam ke kawasan cetek. Okey, mari cikgu tunjukkan kepada kamu macam mana kalau kita nak lukis tu ya. Okey. Sekejap.
Okey, so apa yang kita boleh lukis adalah kelas. Okey, cikgu buat ni Okey, so soalan tadi dia kata terangkan. Bukan, yang tadi dia tanya apa dia punya fenomena kan. So kamu jawablah dulu ni untuk soalan 1 Okey, untuk soalan 1, pembiasan gelombang. Okey, jawapan yang pertama sebab dia tanya fenomena. So kita kena jawab dulu. Fenomenanya adalah pembiasan gelombang. Okey, lepas tu dia kata terangkan, jelaskan dengan jelaskan jawapan anda dengan bantuan gambar rajah. Okey, jelaskan dulu. So kamu katakanlah apa yang saya cakap tadi. Gelombang air bergerak dari kawasan dalam. Okey, kat mana kawasan dalam tu? Tulislah tengah laut. Okey, dia bergerak dari kawasan tengah laut kan? Okey. Ke kawasan Cetek. Kat mana kawasan Cetek tu? Di pantai kan? Okey, dia tulis apa? Pantai. Okey, kawasan pantai. Okey, gelombang air bergerak dari kawasan dalam ke kawasan cetek iaitu pantai. Okey, so apa yang berlaku? Okey, kamu boleh kata apabila so kat sini menyebabkan berlaku perubahan apa kelas? Perubahan. Tengok balik apakah yang dimaksudkan dengan pembiasan tu. Perubahan arah perambatan dan halaju, betul? Halaju gelombang yang disebabkan oleh pembiasan gelombang. Okey. Jadi apa poin yang penting kelas yang kamu kena masukkan dalam kita punya penerangan ini, iaitu kamu mesti nyatakan dia bergerak dari kawasan mana, bergerak dari kawasan mana ke kawasan mana. Ini yang penting sekelas. Sebab apa? Kawasan-kawasan mana inilah yang menyebabkan pembiasan gelombang itu berlaku. Kalau dia tak bergerak dari kawasan berbeza kedalaman, maka dia tak ada berlakunya pembiasan gelombang kan. So kamu kena bagi tahulah dari kawasan dalam kawasan cetek ke atau kawasan cetek ke kawasan dalam. Okey, seterusnya dia kata rajah kan, dengan bantuan rajah. Senang je, lukis je lah. Okey, tak payahlah kamu nak lukis laut tu. Okey, apa yang kamu boleh lukis? Macam gambar yang cikgu tunjukkan tadi. Kamu buat naik macam ni. Okey, sebab ni kawasan pantai kan. So kamu tulislah ini air laut. So buat ombak dia. Dekat kawasan dalam. Panjang gelombang dia panjang kan. Semakin menghampiri pantai, panjang gelombang dia semakin pendek, makin pendek, makin pendek, makin pendek dan sampai macam tu lah. Dan sampai dekat pantai macam tu. Okey, so kita lihat dekat sini lambda di kawasan dalam dengan lambda di kawasan yang cetek berbeza. So kawasan dalam ni lambda dalam, ini lambda cetek. So kita boleh lihat lambda dalam lebih besar daripada lambda cetek. Okey, kamu tak perlu tulis yang lambda ni, tak perlu tulis. Cuma cikgu nak tunjukkan pada kamu je lah. Okey, lepas tu labelkanlah kawasan dalam. Yang ni mesti tulis. Okey, kawasan dalam. Kat sini kawasan cetek. Okey, mesti tulislah dua-dua ni. Barulah kamu boleh lihat. Kalau tak label macam mana orang nak tahu kan. Okey. So macam inilah jawapan dia secara ringkasnya. Okey. Kalau ada bantuan dia nak suruh kamu gunakan gambar rajah, make sure gunakan gambar rajah dan di label dengan baiklah.
Okey, so mari kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan kedua dia kata pada rajah 5.44 so rajah ini menunjukkan gelombang air satah berfrekuensi 10 Hz. Okey, dia dah bagi frekuensi. Okey, frekuensi 10 Hz. Okey, tak nampak tak payahlah kita pakai highlight. Okey, frekuensi 10 Hz merambat dari kawasan dalam. Okey, dari kawasan dalam. So kawasan dalam ni satu. Kita tulis supaya senang kamu tahu kat mana ke kawasan cetek. So cetek ni yang kedua lah. Laju gelombang di kawasan dalam. Dekat kawasan dalam ni dia dah tulis dah kat sini. V1 dia 30 cm per saat. Hitung panjang gelombang lambda. Okey, lambda tu yang mana ni? Yang ni. So dia nak tahu lambda 1 berapa. Okey, jadi macam mana nak kira? Kita dah tahu diberi F sama dengan 10.0 Hz. Okey, dia dah bagilah frekuensi 10 Hz dan dia bagi V kan? Dia ada bagi V1 sama dengan 30 cm per saat. Soalan suruh kita kira apa? Lambda. So lambda ni apa? Dia nak tahu lambda 1 tu berapa. Sebab lambda ni ada kat sini je kan. Dia labelkan lambda. So kita nak tahulah lambda di kawasan dalam. Jadi lambda di kawasan dalam adalah lambda 1. Okay. Jadi kita gunakan rumus V sama dengan F. V1 sama dengan F lambda 1. Jadi kamu nak tahu lambda 1 sama dengan V1 bahagi F. Pindahlah F ke sebelah sana. Okey, pindah sebelah sana jadi kita dapatlah V1 bahagi F. Masukkan nilai V1 30, F adalah 10, maka 30 bagi 10 kamu dapat 3 cm unit dia. Sebab kat sini sentimeter kan, jadi kita guna unit yang samalah 3 cm. Okey, senang je kan? Okey, B pula. Hitungkan laju gelombang air di kawasan cetek. Dia nak tahu V2. Dia nak tahu V2 ni berapa. Jika panjang gelombang air di kawasan itu ialah 1.5 cm. Lambda 2 sama dengan 1.5 cm. Okey, cikgu harap kamu tak keliru Kenapa kawasan dalam ni kita letak 1? Sebab dia datang dari kawasan dalam. Kawasan cetek kita letak 2 sebab dia pergi ke kawasan yang kedua iaitu kawasan cetek. Okey, jadi macam biasa kumpulkan maklumat. So untuk B diberi dia bagi apa? Lambda 2 sama dengan 1.5 cm. Dia nak suruh kita kira V2. Okey, so kita kiralah guna rumus yang kita dah belajar tadi iaitu V1 lambda 1 sama dengan V2 lambda 2. Okey, kita nak apa? Kita nak V2 kan? Jadi kita alihkan lambda 2 ke sebelah sana. So kita dapatlah V2 sama dengan V1 lambda 1 darab dengan lambda 2. Macam tu. Okey. So kita dapatlah. Cikgu tulis lagi sekali supaya jelas V1 lambda 2 lambda 1. Okey, cikgu harap kamu tak ada masalah bila kita pindah-pindah. Sebab kat sini operasinya adalah bahagi. Jadi bila kita pindahkan sebelah sana dia jadi darab lah. Okey, so dah dapat ni masukkan nilai V1 30, lambda 2 1.5, lambda 1, berapa tadi lambda 1? 3 cm. Okey. Kalkulator. 30 darab 1.5 bahagi 3. So kamu dapat 15 cm per saat. Okey. Baik. Pastikan, okey, sebab dia bergerak dari dalam ke cetek kan? Dalam ke cetek. So kita kena ingat kalau DC kurang dekat.
kurang dekat. Okey, apa yang kurang kelas? Apa yang kurang? Lambda kurang dan juga hal laju berkurang. So betul tak lambda 2 kita lebih kecil daripada lambda 1? Oh betul cikgu, lambda 2 kita 1.5, lambda 1 kita 3, lebih kecil kan? Hal laju kita berkurang, betul tak? Okey, hal laju 2 kita 15. Hal laju pertama kita 30. Okey, dia berkurang. Maksudnya itu dah betul. Itu cara kamu nak semak lah. Betul ke tak jawapan kamu. Kalau kamu dapat V2 ni lebih besar daripada V1, maksudnya kamu salah. Sebab bila dia bergerak dalam kecetek, hal laju akan berkurang. Tapi kalau dia bergerak dari cetek ke dalam, hal laju bertambah. So kamu kena dapat V2 tu lebih besar. Itu pentingnya kamu tahu konsep dia untuk kamu make sure jawapan kamu tu betul ataupun salah. Okey, soalan C. Dengan menggunakan anak panah, lukiskan arah perambatan gelombang di kawasan cetek dan seterusnya lakarkan muka-muka gelombang air yang terbias di kawasan itu. So dia suruh kamu lukis arah perambatan dan juga muka gelombang air. Okay, senang je, kita lukis macam biasa. Yang pertama, kita lukis arah perambatan 7. Okey, so dia dah lukis dekat sini dah arah perambatan 7. So tak perlu lagi lukis. Oh, kamu tak perlu label ya kelas. Tak perlu label macam cikgu buat ni. Cikgu label untuk kamu tahulah. Okey, so ini muka gelombang 7. Tak perlu label kelas. Cikgu je yang kena label so cikgu tahu. Okey, dah yang pertama sudah kan? Okey, yang kedua garis normal. So ini garis normal anda 90 darjah dengan sempadan. Okey, ni sempadan PQ 90 darjah dengan sempadan. Okey, so ini garis normal kita yang kedua dah lukis. Dia dah lukis siap-siap untuk kamu. So yang ketiga apa? Lukiskan arah perambatan. Okey, so kita panjangkan sikit garis normal kita ni. Guna pembaris kelas. Jangan tak guna pembaris. Okey, guna pembaris. Pengek cikgu punya. Okey. Cikgu guna pembaris, okey. Okey, pada meter lebih. Okey. Seterusnya, kita nak lukis arah perambatan. Baik, ingat balik ni apa? Dalam cetek kurang dekat. Okey, yang mana kita nak ambil yang dekat ni? Maksudnya mendekati garis normal. So, lukislah mendekati garis normal. Okey, cikgu ambil warna lain. Kita ambil warna inilah, warna biru. Okey, warna biru, okey mendekati garis normal. Okey, buatlah dia dekat. Nampak tak dia dekat? Nampak kan? Nampak dia dekat. Okey, so nampaklah kat sini. Jangan lupa lukiskan anak panah. Okey, so kita dah dapat dah. Ini arah perambatan. Arah perambatan terbias. Okey, settle. Satu dah settle. Yang kedua dia suruh kamu lukis muka gelombang. So muka gelombang mestilah dilukis. Kita mesti lukis 90 darjah dengan arah perambatan. Okey, so ingat yang arah perambatan kamu yang biru ni. Okey, lukislah 90 darjah. Susah juga ni yang lukis atas ni. Okey, so lebih kurang macam ni lah. Selain daripada mendekati garis normal, dia kurang kan. So kena jarak-jarak lah. Jarak dia tu mesti lebih pendek berbanding yang ini. Lambda ni, yang ini mesti lebih pendek. Okey. Sekejap cikgu buat balik. Okey. Oops. Okay, so make sure dia 90 darjah ya kelas. Okay, kalau kamu rasa nak guna protractor silakan. Okay, selain dari 90 darjah, dia kurang.
Okay, dia kurang kat sini jadi lambda dia kurang, maksudnya kita punya muka gelombang tu jarak dia mesti lebih dekat antara satu sama lain. Okay, mungkin lukisan cikgu ni tak berapa nak perfect sebab cikgu lukis atas ni je Okay, so lukislah. Okay, berapa garis nak bagi? Tak perlulah sampai nak 10. Cukuplah 5 ke. Macam itulah. Okay, jadi make sure lambda 2, ini lambda 2, ini lambda 1 kan. So make sure lambda 2 mestilah lebih kecil dari lambda 1. Sebab lambda dia semakin berkurang. Ramai pelajar yang dia lukis arah perambatan betul tetapi panjang gelombangnya, jarak antara muka gelombang tu dia lupa nak ambil kira. Jangan lupa ambil kira tu kelas. Okey? Senang je Okay, so ni jawapan kita lah untuk soalan C. Okey, seterusnya kita lihat kepada soalan yang D pula. Okey, soalan D dia kata apa? Bandingkan frekuensi panjang gelombang dan laju di kawasan dalam dan kawasan cetek. Okey, ni senang je. Kamu cakap je lah kawasan mana yang lebih tinggi, kawasan mana yang lebih rendah. Kalau dalam frekuensi ni yang mana kawasan tinggi, kawasan rendah? Tak ada kan? Sama. Jadi kamu boleh tulislah frekuensi sama di kawasan dalam dan cetek. Okay, frekuensi sama. Lagi panjang gelombang. Panjang gelombang tak muat. Di kawasan dalam lebih panjang daripada kawasan cetek. Macam itulah. Okey, lagi laju. Laju gelombang di kawasan dalam lebih tinggi daripada kawasan tak muat cetek. Nasib baik muat. Okey. Boleh Okey, yang ni sebenarnya kamu boleh rujuklah buku teks kamu yang jadual biru tu. Yang dekat muka surat 196. Okey, dekat muka surat 196. Kalau kamu nak buat macam cikgu buat ni kan, kawasan dalam dulu, nak buat kawasan cetek dulu pun boleh. Okey, tak ada masalah, semua boleh. Asalkan wujudnya perbandingan. Bila soalan dia suruh kamu bandingkan, mesti ada perkataan lebih daripada, kurang daripada, lebih panjang, lebih pendek, lebih rendah ataupun lebih tinggi, lebih laju. Macam itulah, mesti ada perkataan lebih daripada. Lebih dengan daripada lebih panjang daripada, lebih pendek daripada, lebih laju daripada. Sebab dia nak soalan, dia nak perbandingan. Kalau kita buat perbandingan kan kita mesti cakap macam tu kan. Contohnya kamu pergi makan laksa dekat kedai A dengan laksa dekat kedai B. So kamu cakap, okey, bandingkan laksa. Kalau kamu tanya yang mana lebih sedap? Kamu cakap lah kan, laksa dekat kawasan dekat kedai A ni lebih sedap daripada laksa dekat kedai B. Tapi tak adalah kamu jawab dalam ayat panjang. Tapi kamu cakap lah, kat sana lagi sedap. Lagi sedap. Lebih sedap lah kan. So kalau soalan perbandingan mesti ada perkataan lebih apa atau kurang pun boleh daripada. Contoh kita kata kat sini, laju gelombang di kawasan dalam lebih tinggi daripada kawasan cetek. Ataupun panjang gelombang di kawasan dalam lebih panjang di kawasan daripada kawasan cetek. Mesti ada perkataan lebih apa? Atau dan daripada, mesti ada tu perkataan tu untuk dapat markah. Kalau nak buat kurang pun boleh, kurang daripada. Panjang gelombang di kawasan cetek kurang
panjang tapi biasa kita pakai lebih pendek kan. Okey, bergantunglah. Pastikan ayat tu tak pelik dan boleh difahami oleh pemeriksa. Okey, kita ada satu minit lagi. Ada apa-apa soalan dari untuk yang kamu nak tanya cikgu? Okey, kita dah habis masa dah. Jadi untuk minggu ni latihan kamu adalah, okey, cikgu bagi tahu sekarang. Latihan kamu adalah siapkan latihan formatif dalam buku kamu tu. Okey, latihan formatif dalam buku teks pada muka surat 201. Latihan formatif 5.4. Memang cikgu dah bagi jawapan tapi cikgu nak kamu buat juga dalam buku teks. Latihan formatif 5.4 dan siapkan latihan yang cikgu dah bagi dalam kamu punya apa tu, cikgu dah bagi dalam grup kan masa minggu lepas, iaitu latihan kendiri. Latihan kendiri okey, latihan kendiri 5.4 jawab yang bahagian pembiasan gelombang sahaja, soalan 1, soalan 2 sampailah soalan 5. Okey, sedikit pembetulan jawapan untuk soalan 4. 4B jawapannya adalah 10, bukan 1 Okey, soalan B, 4B kat sini bukan 1 cm per saat tapi jawapannya adalah 10 cm per saat. Okey, 10 cm per saat untuk soalan 4B. Okey, soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 jawapannya adalah, okey, soalan nombor 5A. 5A jawapannya 4. Okey, soalan nombor 5A jawapannya adalah 4. 4. Okey, 4 4 ms negatif 1. Untuk soalan B jawapannya adalah 0.25 meter. Okey, cikgu ulang. 5A 4 meter per saat, 5B 0.25 meter. Mungkin cikgu terlupa nak masukkan jawapan. Okey, cikgu ulang sedikit pembetulan untuk latihan kendiri 5.4 pembiasan gelombang. Siapkan untuk minggu ni. Okey, untuk 4B jawapan dia pembetulan bukan 1 tapi 10. 10 cm per saat. Okey, soalan nombor 5A jawapannya 4 meter per saat. Soalan nombor 5B jawapannya adalah 0.25 meter. Okey, cuba dulu jawab dan sila hantarlah sebelum hari Jumaat ini untuk penyemakan. Kalau cikgu tak sempat tu, cikgu minta maaf, cikgu ada banyak kerja jugalah. Okey, so minggu ni adalah minggu sebelum, minggu depan kita cuti kan? So kita adalah satu lagi kelas lah hari Jumaat ini. Okey. Okey kelas, so ada apa-apa soalan sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini? Dah 10.33 dah, sorry cikgu ambil masa kamu 3 minit. Okey, kalau ada apa-apa soalan, tak malu nak bertanya sekarang, boleh tanya dalam grup. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, kelas kita sampai di sini sahaja. Terima kasih kelas. Assalamualaikum.